Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, teman-teman, kenalan semua. Mudah-mudahan kita terus diberkati oleh Allah. Malam ni kita sambung lagi pengajian. Kita kuliah secara online ataupun kuliah dalam talian dengan kita membaca kitab buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan wasiat-wasiat yang diperdengarkan ini, yang kita baca sama-sama, menjadi pedoman untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada kata-kata nasihat orang yang hebat, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keilmuannya, ibadahnya dan juga jihadnya di dalam memberikan kefahaman kepada umat Islam. Hari ini hari yang ke-13 tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi malam ni kita akan sambung pada wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-25 dan yang ke-26. Tinggal lagi beberapa wasiat sahaja untuk kita sempurnakan 30 wasiat, insya-Allah. Satu malam 2 wasiat. Untuk kita sama-sama pendengarkan dan kesama-sama kita bincang untuk kita ambil manfaat bersama, insya-Allah. Baik, wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ke-25. Harap semua jelas audio dia, suara dia. Kalau ada yang tak jelas boleh maklumkan, nanti kita adjust, insya-Allah. Kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman bahawa mereka akan ditinggikan darjat dan diberi kemuliaan selagi mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang yang beriman, mereka ditinggikan darjat dan diberikan kemuliaan selagi mana mereka melaksanakan, menunaikan perintah Allah. Semakin banyak kita buat amalan soleh, insya-Allah semakin tinggi darjat kita. Semakin diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan soleh kita berkurangan, maka semakin rendah kita punya darjat. Sebab iman bagi orang awam selain daripada para rasul dan nabi, iman ini adalah yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurangan. Ada masa dia naik, ada masa dia kurang. Waktu mana dia naik? Waktu banyak buat amalan soleh, waktu banyak beribadah, maka amalan dia tadi itu akan naik. Kalau amalan dia berkurangan, apatah lagi melakukan maksiat, maka iman dia tadi itu semakin berkurangan. Sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, yang mengucap 2 kalimah syahadah, kena senantiasa memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita. Jangan kita pernah merasai cukup dengan amalan yang sudah sedia ada dilakukan. Tetapi kita mesti senantiasa al-istikthar, memperbanyakkan, serta kita senantiasa menambah daripada masa ke semasa. Al-Imam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan di dalam kitab dia Al-Imanu wal Hayatu, iman dan kehidupan, 2 sifat yang membinasakan orang Islam. Yang pertama, merasai cukup berpada dengan apa yang ada. Yang kedua adalah merasai berputus. Kenapa Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan demikian? Kerana mereka yang merasai cukup dengan apa yang ada, mereka tidak akan menambahkan amal ibadah mereka, maka sekadar apa yang dilakukan sahaja. Sedangkan Nabi SAW mentarbiah para sahabat untuk senantiasa menambahkan amalan daripada masa ke semasa. Orang yang berjaya adalah orang yang amalan dia pada hari ini lebih baik daripada yang semalam. Itu orang yang untung. Orang yang rugi adalah amalan dia pada hari ini sama sahaja dengan amalan dia dengan hari yang semalam. Adapun orang yang celaka
Orang yang amalan dia pada hari ini lebih teruk ataupun lebih berkurangan daripada amalan dia yang semalam. Sebab itu bila dikatakan untung, hari ini lebih baik pada semalam, besok lebih baik daripada hari ini, maka senantiasa kena ada peningkatan mutu dan nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga adalah tempat kediaman ataupun istana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini adalah balasan untuk mereka yang beriman dan jujur dan benar serta beramal dengan amalan soleh. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 107 daripada suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah bagi mereka syurga Firdaus, tempat tinggal mereka kelak di akhirat. Ayat 108 seterusnya, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam syurga tersebut atas ganjaran balasan terhadap amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan itu. Syurga tidak dimasuki selain oleh orang-orang yang benar-benar mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Di akhirat, manusia tidak ada kuasa dalam nak melawan peraturan dan batasan daripada Allah. Tak ada istilah dia boleh menyelinap masuk ke dalam syurga tanpa diketahui. Tak ada. Dan hanya mereka yang beriman, beramal soleh, bertakwa sahaja yang akan dapat masuk dan dibenarkan masuk ke dalam syurga Allah. Dan kita pun tahu pintu syurga itu adanya malaikat yang menjaga. Begitu juga mereka yang na'udzubillahi min zalik, diseksa, dihumban ke dalam api neraka, sama sekali tidak akan dapat nak melepaskan diri atau melarikan diri. Kerana di dalam syurga itu pun ada penjaganya, malaikat Malik. Kalau syurga, malaikat Ridwan. Baik. Maka di dalam syurga ini kenikmatan yang sangat hebat. Kenikmatan yang sangat hebat. Sehingga kan apa sahaja yang terlintas di fikiran kita terus akan kita perolehi. Dan tidak akan ada perasaan jemu di syurga kelak dengan nikmat yang senantiasa berterusan yang diperolehi. Di dunia ni hebat setara mana nikmat dan keseronokan sampai masa ada ketika dan detiknya kita akan merasai jemu. Tapi kalau di dalam syurga takkan rasa jemu. Contoh, antara nikmat hidup di dunia ni nikmat makan. Makan makanan, dan Malaysia terkenal dengan syurga makanan. Apatah lagi kita alhamdulillah, khususnya orang Melayu, Allah Ta'ala berikan kita perut yang unik. Semua makanan boleh telan. Pergilah kat mana-mana kedai, kat mana-mana mall. Ada resepi daripada Arab, daripada Mexico, daripada Itali, daripada Korea, daripada Thailand, Indonesia. Apatah lagi makanan kat Malaysia yang mengikut acuan resepi kaum masing-masing, Banjar, Jawa sebagainya. Semua orang Melayu ada di situ. Berbeza dengan kaum lain, jarang kita nak tengok di semua kedai dia boleh masuk. Tapi orang Melayu ni alhamdulillah, Allah Ta'ala beri perut dia yang unik. Semua makanan boleh ditelan, sedap dirasa. Betul tak? Jadi hatta kalau kita suka pada satu makanan sekalipun, kalau dimakan berulang-ulang, kerap, satu hari 3 kali, tiap-tiap hari sampai masa kita akan jemu dengan menu tersebut. Tapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja nikmat yang kita perolehi, walaupun benda itu berterusan dan berulang-ulang, dia tidak akan ada perasaan jemu dan tidak ada perasaan bosan di dalam syurga kelak. Sebab itu syurga ni satu tempat yang sangat unik, yang sangat hebat, yang tak terjangkau, tidak dapat nak dipersiskan dengan mana-mana dalam kejadian kehebatan di dunia ni. Hebat. Nabi sebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syakhsin wahidin atau kama qala. Syurga ni benda yang mata tak pernah tengok, tak pernah terbayang. Telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Selagi mana gambaran syurga itu pernah terlintas dalam hati, maka itu bukan lagi syurga. Kerana syurga ni sampai hati pun tak pernah terlintas. Ini
keistimewaan syurga dan juga kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Tengok, dibawakan di sini ada maksud daripada sabda Nabi SAW. 3 bentuk doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama imam, iaitu pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Dan yang ketiganya orang yang teraniayai, orang yang dizalimi. Maka ambil kesempatan waktu-waktu ataupun golongan yang dimustajabkan, diterima, dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mohon mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jangan tinggal doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan redha-Mu dan syurga. Dan kami mohon perlindungan daripadamu akan kemurkaan-Mu dan juga neraka. Kenapa diletakkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu? Kerana kita masuk syurga dengan redha Allah. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, kita masuk syurga dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita lakukan adalah tanda kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh pada perintah dia. Dan ia menjadi syarat sebab untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik. Jadi bagaimana kita nak berusaha mendapatkan ganjaran syurga? Yang pertama, menahan diri daripada melakukan maksiat. Kerana perkara maksiat ini mengundang kemurkaan Allah. Perkara maksiat adalah perkara yang berdosa dan dosa dihukumkan, dikenakan hukuman azab api neraka. Maka kita menahan diri jauh daripada melakukan maksiat. Yang kedua, kita rela dengan pemberian yang sederhana. Qanaah, kita tak tamak pada dunia. Bukan maksud kita tak boleh nak berusaha bersungguh nak dapatkan perkara yang lebih baik. Tetapi bermaksud hati kita ini tidak tamak halaba kepada perkara-perkara habuan dunia. Kerana yang lebih utama adalah syurga Allah di akhirat kelak. Yang ketiganya, rajin mentaati dan melakukan semua amal kebaikan. Dalam bab ibadah, prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sebab itu dalam bab ibadah, bila kita tengok orang yang dari sudut yang lebih jauh hebat daripada kita, supaya timbul rasa motivasi kita nak menjadi seumpama dia atau lebih daripada dia. Kita mungkin dapat membaca Al-Quran sehari berapa muka surat. Contoh, 2 atau 3 muka surat. Tapi ada seorang ni, dia dapat baca Al-Quran satu hari 1 juzuk. Maka kita termotivasi, kalaulah boleh aku nak baca 1 juzuk juga ataupun lebih daripada orang tersebut satu hari. Sekarang kita berada di dalam rumah, sempena dengan perintah kawalan pergerakan. Masa mungkin ada lebih bagi mereka yang tidak bertugas di luar menangani wabak COVID-19 ini secara berada di hadapan. Jadi kita berada di rumah itu sebagai peranan dan tanggungjawab kita. Maka sudah pasti ada masa yang lebih. Tadi pun saya dah buat satu artikel yang mana berkenaan dengan Islam dan waktu tidur. Boleh baca di Facebook ataupun page Abezuh Saiman. InsyaAllah tiap-tiap hari kita akan cuba buat artikel dan juga rakaman, tazkirah khas dan juga kuliah online. Dan bermula pada hari ini sampai 3 April nanti, 10 suku kita ada tadarus tadabbur surah Al-Furqan. Jadi ada satu artikel kita dah buat. Boleh baca. Walaupun tidur itu adalah tempoh masa yang ada hak untuk kita tidur, fitrah manusia kena rehat untuk tidur, tapi jangan kita melampaui dalam tidur. Duduk di rumah, jangan hanya bangun, makan, semayang, tidur. Bangun, makan, semayang, tidur. Tidur pada kadarnya dan pada waktunya sahaja. Selain daripada itu, masa digunakan untuk perkara-perkara yang berfaedah dan juga yang mendatangkan ibadah, yang mendatangkan pahala dengan beribadah. Dan yang keempat, cinta kepada orang-orang soleh. Kita kena cinta kepada orang-orang soleh. Para wali, para ulama, orang-orang soleh. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, al-mar'u ma'a man ahabba.
seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, yang dia kasihi di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita amalan tak seberapa dan kita punya ibadah kita sekadar sahaja, namun dengan asbab kita mencintai orang-orang yang soleh, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita di akhirat kelak untuk bersama-sama dengan kalangan orang-orang yang soleh, insyaAllah. Dan yang kelima, memperbanyakkan doa, meminta masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga husnul khatimah. Doalah apa saja doa. Sama ada doa yang lafaznya warid daripada Nabi SAW, ataupun doa daripada permintaan dengan lafaz kita sendiri dalam bahasa apa yang kita guna pakai, tidak ada masalah. Minta doa redha Allah, syurga Allah, minta berlindung daripada azab api neraka Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta husnul khatimah. Sebab itu kita senantiasa doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Baik. Jadi sekadar itu saja untuk wasiat yang ke-25. Kita masuk wasiat yang ke-26. Satu malam 2 wasiat. InsyaAllah berbaki lagi 4 wasiat, maksudnya lagi 2 hari, kemudian kita khatam. Jadi wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ke-26 berkenaan dengan meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman bahawa mereka akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat ke-47 yang bermaksud, dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Nanti boleh buka surah Ar-Rum ayat ke-47 insya-Allah. Apa ayat dia? Jadi kena ingat, nak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah iman sebagai syarat. Iman sebagai syarat. Sebab itu kita kena jaga iman kita. Dalam contoh, dalam tempoh kita berhadapan dengan musibah wabak COVID-19. Iman kita kena senantiasa terus teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita usaha dari sudut ikhtiar manusia. Sebab itu kena senantiasa berdoa, kena banyakkan istighfar, kena merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Kita kena letakkan keyakinan bahawasanya hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa menyelesaikan dan menghilangkan wabak ini daripada negara kita, bahkan di dunia. Sebab itu iman tadi itu sebagai syarat yang pertama sekali. Kerana pertolongan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dan menetapkan kaki-kaki kamu, yakni menetapkan pendirian kamu istiqamah di atas jalan kebenaran. Ayat ini di dalam penulisan Dr. Gharib As-Sirjani yang berjudul Lasna fi zamanin Abrahah, kita tidak lagi berada pada zaman Abrahah, menyatakan inilah sunnatullah, ketetapan Allah ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala mengkehendaki untuk melihat pengorbanan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat untuk mereka mendapat pengorbanan. Tidak boleh hanya duduk saja menunggu pertolongan tanpa ada usaha dan juga pengorbanan. Tetapi sebagai kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memberikan pengorbanan itu Allah Ta'ala akan menurunkan bantuan dia. Dan berkorban untuk agama Islam adalah satu kemuliaan. Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kebaikan, termasuklah jalan pintas syahid. Bahkan syahid di dalam Islam bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utamanya adalah mereka yang mati di medan jihad dengan niat yang benar, iaitu menegakkan kalimah Allah. Namun dalam masa yang sama, perbahasan syahid juga adanya syahid akhirat. Iaitulah mereka mati terkena wabak, mereka yang mati tenggelam, mereka yang mati dibakar, mereka yang mati akibat kesakitan sakit perut, wanita yang mati
akibat bersalin. Banyak hadis Nabi SAW yang mana ia semua diiktibar sebagai syahid, tapi syahid akhirat. Maksud syahid akhirat ni apa? Di dunia jenazah mereka diuruskan sebagaimana jenazah umat Islam yang mati yang biasa, iaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan ke atasnya dan dikebumikan. Namun di akhirat mereka akan mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinamakan syahid. Ada satu artikel yang kita dah buat, boleh tulis perbahasan pahala syahid berkaitan COVID-19. Tulis, cari dekat Facebook ataupun halaman Abezuh Saiman yang bertajuk perbahasan pahala syahid berkaitan COVID-19. Kita bahaskan, ada dalil-dalil dia dan dia punya keterangan-keterangan secara asas. Bila Nabi SAW tanya kepada para sahabat, siapakah kalangan syahid? Maka para sahabat berkata, mereka yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, ya, itu saja. Sahabat kata, ya. Maka Nabi SAW kata, lebih kurang maksudnya, kita bawa secara makna sahaja, tidak secara lafaz. Nabi kata, kalau begitu sangat sedikit mereka yang syahid kalangan umat aku. Maka lantas Nabi SAW pun menyatakan, beberapa lagi kalangan-kalangan, golongan-golongan yang mendapat pahala syahid. Namun perbahasan dia adalah syahid pada akhirat. Adapun mereka yang mati di medan jihad, berperang, dengan niat yang ikhlas, mereka itu dinamakan syahid dunia dan di akhirat. Di dunia, cara pengurusan jenazah mereka pun sudah berbeza. Sebab itu dinamakan syahid di dunia dan di akhirat. Tapi nak katanya, pahala syahid tadi. Nak boleh pahala syahid tadi itu, kita kena berkorban. Nak boleh korban yang mendapat pahala syahid yang diterima oleh Allah, kena ada iman. Tak kena ada iman. Orang kafir, walaupun dia berkorban, buat perkara kebaikan, namun dia tidak beriman, tetap di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi menyatakan apabila adanya kalangan musyrikin yang ketika itu diberikan membantu, orang-orang kafir, bukan musyrikin, orang kafir membantu dalam peperangan, membantu tentera Islam, dia bersungguh membantu. Dia membunuh pihak lawan, membunuh pihak musuh. Namun dalam peperangan tersebut dia juga mati. Nabi SAW kata apa? Innallaha la yu'ayyid hadzal dini birrajuli al-fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada masanya dia membantu agamanya ini dengan dihadirkan menerusi orang-orang fajir, orang-orang yang tidak beriman. Tetap walaupun dia baik dari sudut dunianya itu, tapi bila tidak beriman, Nabi sebut birrajuli al-fajir. Maksudnya tetap akhir sekali dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu iman sebagai syarat mendapat pertolongan Allah. Yang keduanya amalan soleh sebagai penolong. Kena lakukan ibadah. Kena buat amalan-amalan soleh. Kena buat amalan-amalan soleh. Jadi dalam kita memohon nusrah pertolongan daripada Allah, pastikan di samping usaha kita secara pengurusan dunianya, mengikut prasyarat-prasyarat yang diterima, kita jangan lupa amalan soleh tadi itu sebagai asbab untuk Allah Ta'ala turunkan bantuan dan mungkin dipercepatkan dengan amalan soleh. Sebab itu pernah saya ceritakan dalam beberapa wasiat sebelum daripada ini, di zaman Nabi SAW adanya sekumpulan sahabat yang dinamakan sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni sekumpulan sahabat yang mana mereka ni sebatang kara. Dan mereka ni tidak ada komitmen kerja pengurusan dunia di luar. Tugas mereka memang di dalam majlis ilmu. Tugas mereka memang menghidupkan majlis-majlis ilmu, berada di sisi Nabi apabila setiap kali adanya majlis ilmu. Dan apabila berlakunya sesuatu peperangan di zaman Nabi SAW, sebahagian mereka akan berbincang dan mengundi siapa giliran yang akan turut serta untuk menyertai peperangan tersebut. Dan sebahagian yang lain diberikan keizinan oleh Nabi SAW dan juga adanya keuzuran syar'i yang menyebabkan tak dapat nak turut secara langsung ke medan. Apa tugas mereka waktu berada di Madinah sedangkan peperangan berada di luar? Maka mereka akan senantiasa bermunajat. Mereka senantiasa akan berdoa kepada Allah.
waktu malamnya bangkit qiyamul lail merintih kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Ini saham mereka. Maka begitulah kita sebagai rakyat Malaysia yang umum yang mana perlu duduk di rumah. Jangan duduk sahaja, tapi dalam keadaan kita isi masa kita dengan perkara-perkara faedah dan kena peruntukkan masa adanya ibadah yang kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Taala membantu mereka para petugas yang sedang bertungkus lumus dan memberikan pengorbanan memutuskan rantaian COVID dan merawat mereka-mereka yang berjangkit dengan penyakit ini agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ini dengan segera. Maka ini juga sebagai salah satu saham walaupun tidak terlibat secara langsung di medan. Kerana kena ingat bantuan daripada Allah tidak sekadar semata-mata dengan kekuatan usaha kita, tapi selain daripada itu juga adalah dengan hubungan kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang berada di posisi dia, setiap orang mesti berperanan untuk memberikan manfaat kepada agama Allah. Jangan sampai kita membebankan sebahagian yang lain. Jadi insya-Allah dengan iman asas kepada untuk mendapat pertolongan Allah dan juga amal soleh sebagai penolong untuk kita mendapat amalan pertolongan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Maka ambillah kesempatan dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, bahkan ada setengah kawasan atau daerah PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan untuk kita memperhebatkan amalan kita dan hubungan kita dengan Allah, di samping kita senantiasa cakna terhadap perintah ataupun arahan semasa yang diberikan oleh kerajaan dan juga pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak-pihak yang berautoriti dalam situasi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi jangan lupa untuk sahabat-sahabat sebarkan dan minta sama-sama subscribe YouTube channel YouTube Zuhali Saiman. Ada banyak rakaman yang telah kita muat naik untuk diulang siar, untuk dilihat rakaman tersebut bagi mereka yang ada terlepas sebelum daripada ini. InsyaAllah tinggal lagi 2 hari untuk kita selesaikan sebanyak 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Besok wasiat 27, 28 dan lusa wasiat 29 dan 30. Kemudian kita tamat, nanti kita akan gantikan dengan kitab yang lain bagi menghabiskan baki Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya Allah nastaghithu wa bifadlika wa biqudratika nad'u wa bishifaika narju. Anta rabbul mustad'afin wa antal ghaniyyu wa nahnu fuqara'u ilaika. Allahumma kshif annal bala wal waba ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-sihah was-salamah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wallahu wa huwa khairul hafidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.